Assalamualaikum, selamat petang. Kembali kita untuk The Daily Show bersama Mak Dan untuk season kedua. Okay, so saya tunggu semua join kita punya live dahulu dan baru kita akan mula. Okay, hari ni tak tahu lagi kes berapa ribu COVID. Hold on, okay, sebentar. Hai, Assalamualaikum. Hamzah daripada Indonesia ke? Hari ni macam mana Indonesia? COVID case tinggi ke atau tak? Hai, Assalamualaikum, selamat petang kepada yang dah join kami punya live. Tunggu, hari ni kita ada live bersama Mak Dan juga seperti biasa pada pukul 5 tepat. Dan hari ni kita punya guest berbeza, sangat-sangat berbeza. Selalu kita dengar pengalaman ilmu daripada guest kita mengenai beliau punya bisnes. Tapi berbezanya hari ni kita punya guest akan bagi kita ilmu dan nasihat macam mana untuk kendalikan bisnes anda di musim PKP, musim COVID ni. Ramai yang kata orang tu, ramai yang jatuh sepanjang musim COVID ni, ada yang bankrupt. So kita punya guest tu hari ni akan kongsikan ilmu yang menarik untuk anda share, untuk anda apply ke dalam anda punya bisnes. Okay, so kepada anda semua yang hendak join kita punya live, boleh request juga live kami kerana nanti anda berpeluang untuk mempromosikan produk anda bersama Mak Dan selama 5 minit. Okay, so tunggu kejap lagi kita akan live bersama Mak Dan tepat pada pukul 5. Okay, so kepada yang belum join ke dalam kita punya platform, boleh pergi ke kami punya Instagram. Ada di situ link untuk pendaftaran, ataupun boleh direct pergi kepada Mak Dan punya Instagram. Ada link pendaftaran di situ juga untuk anda daftar dan join ke dalam kami punya platform di Halal Street. Okay, so kepada anda yang hendak tanya, boleh tanyakan soalan terus. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hamzah, macam mana dekat sana? COVID case tinggi ke? Dekat Malaysia hari ni tak tahu lagi berapa ribu. Because semalam tak silap saya dekat Malaysia 17,000 kan tak? Kat Malaysia 15,000 COVID semalam 15,000. Semalam 15,000 tak silapnya. Hari ni tak tahu berapa lagi. So Indonesia macam mana? Kes tinggi ke? Berapa hari ni? Kepada yang dah join live kami, jangan lupa pergi ke kami punya Instagram, tekan button follow. Dan juga jika anda belum join ke dalam platform kami Halal Street, boleh pergi ke kami punya profile juga. Ada link pendaftaran di situ untuk register ke dalam Halal Street. Okay, so yang semua tengah tengok live kami ni, jika anda ada produk, anda boleh request untuk live bersama Mak Dan. Sebentar lagi anda berpeluang untuk mempromosikan produk anda bersama Mak Dan, untuk anda promotkan produk anda bersama Halal Street. Okay, so semua, saya ejen produk komestik halal, boleh daftar. Boleh, tak ada masalah untuk House by Aula. Jika anda ejen, stokis, boleh saja register ke dalam Halal Street. Okay, tak ada masalah, boleh terus pergi ke kami punya profile, klik link pendaftaran dan register ke dalam kami punya platform. Okay, so video dah standby, saya akan playkan video. Ashraf, sebentar. Kita tunggu. Okay Ashraf, video dah okay? Okay, so kembali selepas ni tepat pada pukul 5 Mak Dan, anda akan live bersama Mak Dan. Tengok Mak Dan interview guest kita untuk hari ni, The Daily Show bersama Mak Dan. Okay, bersama saya Mak Dan setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah. Apa ni, ada yang nak order ikan bilis macam, oh, ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat
notification tu kan, pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap tau Ana. Saya semalam pun dapat order besar. Apa ni, Alasri bagi tahu saya UK Muslims memang suka produk. Ya betul. So, Selalu sangat. Sebab tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan padahal bila dapat order tu macam Okay, tiba-tiba video keluar. Okay, jap ya. Okay, ada yang tanya tadi minta kita savekan video live kita. Okay, kejap lagi kita akan save. Actually semua video kita ada save dekat kita punya profile. Boleh pergi dekat IGTV, di situ kita ada save semua video yang kita buat live setiap hari. Ataupun anda boleh juga pergi ke kami punya YouTube. Just type Halal Street Malaysia. Ada video untuk setiap hari daily show bersama Madan ni, okay? So kepada anda semua yang hendak request kita punya live untuk promosikan produk bersama Madan, boleh request kita punya live sebentar lagi, okay? So guest kita pun actually dah standby, tapi tepat pada pukul 5 nanti baru saya akan invite Madan untuk join kita punya live untuk hari ni, okay? So kepada House by Aula, kalau anda nak request live ni boleh request saja, nanti saya akan benarkan anda promosikan produk anda 5 minit bersama Madan. Nanti actually video tu nanti anda boleh gunakan untuk promosikan anda punya produk juga. So ada satu segmen last nanti selama 5 minit ke 10 minit anda boleh promosikan produk bersama Mak Dan dan nanti anda boleh edit video tu lah untuk gunakan sebagai personal promosi. Okay, so jika berminat request saja, nanti saya akan approvekan pada pukul 5.20 atau 5.30 macam tu. Mungkin hari ni lama sikit because kita punya guest hari ni sangat berbeza. Guest yang sangat berpengalaman akan sharekan ilmu-ilmu tentang perniagaan, akan sharekan dan bagi tips kepada anda macam mana untuk survive di musim COVID ni untuk teruskan perniagaan anda. Okay, so kepada anda semua, kepada yang belum follow Halal Street, boleh pergi ke kami punya Instagram, klik button follow, dan juga kepada anda yang belum join ke dalam kami punya platform, mudah saja terus pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ, just klik saja link pendaftaran dan register ke dalam kami punya platform di Halal Street. Okay, so kita di Halal Street, kita mencari usahawan Malaysia untuk bantu mereka letak produk di dalam kita punya platform dan dijual dan dibeli oleh customer-customer kami di UK. So kita dah rasa ni memang nak bantu peniaga-peniaga Malaysia lah supaya produk mereka ni dapat sampai ke UK. Orang UK pun dapat merasa makanan Malaysia, because makanan Malaysia ni dianggap sebagai makanan yang eksotik di sana. Okay, so jangan keliru juga, kita bukan hanya cari makanan saja, kita mencari vendor-vendor yang ada menjual produk-produk vitamin, produk pakaian muslimah pun boleh, jika ada sejadah telekung pun boleh, tak ada masalah. Dan lagi kita mencari usahawan-usahawan produk kosmetik untuk diletakkan di dalam kita punya platform halalstreet.co.uk. Okay, so kepada anda yang belum tengok lagi website kami, boleh pergi di bawah ni, kita ada letak www.halalstreet.co.uk. Pergi ke kami punya website dan tengok produk apa yang telah dipasarkan di UK. Jika anda nak jual juga di dalam kami punya platform, dan terus register dekat kita punya website, ada link pendaftaran juga. Okay, so saya request Mak Dan dahulu untuk join live bersama saya untuk kenalikan live ni before saya invite guest kita untuk hari ni. Kita tunggu Mak Dan masuk. Yo. Hai Mak Dan, Assalamualaikum. Apa khabar Aidil? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Mak Dan okey hari ni? Okey ni, okey. Okey, ya? Saya ada sedikit berita sedih lah. Saya punya nenek meninggal semalam di UK. Semalam. Tapi kita dah lama tahu dah sebenarnya, dia dah sakit lama dah sebenarnya. Dia Parkinson, sebab tu dia memang tak berapa
dah 3-4 tahun dah sebenarnya memang quality of life dia tu sangat teruk sebenarnya. Dia tak boleh nak bergerak, duduk di dalam rumah. So yelah, macam dia ni dah macam Tak ada kan. Ajar dah it's for the sampai. best lah, it's for the best lah. Tapi still sedih lah kan. Still sedih lah. So Madan, kita punya guys dah standby, dia dah request kita punya live. Saya akan approve invite dahulu. Okay, sebentar. Alright. Kes kita berbeza Madan, selalunya kita invite usahawan untuk join kita punya business, untuk join kita punya live. Tapi actually dia still, beliau adalah usahawan tapi hari ni adalah berbeza because akan balik kita advisor. Okay. So Madan, dah ada guest kita Dato' Reza dan ini Madan. Saya serah kepada Madan dan saya akan jauh selepas ni. Okay, terima kasih Hairul. So, yelah, terima kasih Hairul. Thank you Ala Street. Dan welcome to our guest Dato' Reza Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Dan. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik tu. Ada mana tu Dato'? Di Malaysia. Di Malaysia lah. Dekat Mak Dan rumah di lah. mana? Saya pun di Malaysia lah. Masih di Malaysia, tak boleh nak balik lagi ke UK lah. So masih dekat sini lah. Tunggu kita lengkap 2 dos. Nanti bulan 9 insyaAllah kita boleh balik lah. Tapi wak masa ni sangkut di sini lah. Tapi could be worse kan? Could be worse. So okay Datuk, boleh tak kita boleh bermula ini sebenarnya dengan sedikit perkenalan diri sebenarnya. Siapa sebenarnya Dato' Reza Ibrahim? Yelah, silakan. Okey. Terima kasih, Mak Dan. Assalamualaikum kepada semua. Hari ini kita ada 63 orang yang sedang live dengan kita hari ini. Sebelum saya pergi lebih jauh untuk menceritakan tentang sharing yang saya nak buat, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dato' Reza Ibrahim. Saya adalah seorang usahawan dan a group CEO kepada Maxima Group of Company. Di bawah Maxima Group of Company kita ada marketing office kita di London, di Bank Street, di Canary Wharf. Okay. So kita ada group of companies, macam-macam business kita ada. Kita adalah VC, venture capital. So kita ada subsidiary companies, kita ada macam-macam jenis business. Kita ada F&B, kita ada manufacturing, kita ada e-commerce, termasuk jugalah dengan produk beauty yang kita buat dan kita pasarkan ke UK menggunakan kita punya platform. So kita ada our own marketing office di UK. Kita juga buat e-commerce untuk marketkan kepada kita punya general market di UK. Saya pernah buat advertising campaign untuk produk saya di UK. Kita buat di underground. Kita pernah buat juga untuk double decker bus. So kita aggressively buat marketing campaign. So sehinggalah saya bertemu dengan Halal Street. So dia menjadi another stream of income yang kita lihat ada satu potensi yang sangat besar untuk kita lebarkan kita punya pasaran untuk bukan saja di UK. InsyaAllah kita boleh penetrate ke European countries dan juga probably ke Middle East dan sebagainya. So saya tertarik dengan inisiatif yang dibuat oleh Mak Dan dan juga tim. So saya merasakan ini adalah di antara satu peluang yang sangat baik juga kepada vendor-vendor lain yang ada di Malaysia untuk menceburkan diri dan melebarkan pasaran ke market di UK. So yang tu serba sedikit tentang diri saya. Apa ni yang produk yang Datuk kata ada di UK sekarang ni, itu adalah yang elixir lah, yang beauty product. Betul. So itu sebenarnya produk apa sebenarnya? Sebab tengok kat sini dia nampak macam dalam sachet itu sedia. Produk apa sebenarnya? Okey, sebetulnya Elizy bermula dengan R&D yang kita buat dengan partner kita di France. So kita buat R&D, kita ada R&D team. Kita collaborate dengan France di bawah France punya government. So kita patentkan satu research tentang skincare yang kita panggil sebagai SkinX.
So kita patent. So once kita patent, kita bawa masuk dan manufactured di kilang kita di Malaysia. Sebetulnya sebab kos di sini adalah lebih murah untuk diproduce dan kita buat di Malaysia. Tapi dia ada banyak range of product. Sebab kita juga ada collaboration partner dengan R&D team di Jepun, R&D team di Norway dan sebagainya. Dan produk-produk ni juga adalah di antara produk-produk yang mendapat pengiktirafan daripada European Community, daripada EU. So dari situlah kita bermula. Dia ada total ada 10 jenis range of produk. Dia ada collagen drink. Kita juga ada body scrub, kita ada body oil, kita ada lipomask, facial sheet mask. Dia ada banyak range lah. Dia ada total serum, moisturizer dan sebagainya. Dan kita start untuk market melalui online dan selepas tu sebetulnya planning kita untuk tahun ni sebetulnya adalah untuk penetrate ke Boots. Menarik. So kita tengah saya dah buat halfway hari tu tiba-tiba COVID dah COVID. Kalau tak setiap 3 bulan saya akan ulang alik ke UK. Sebab kita Tapi ada saya selalu kata kan, kalau siapa-siapa boleh bawa masuk Boots ke Malaysia, kaya dah. Kenapa kita tak ada di Malaysia Boots? Thailand, banyak sangat di Thailand. Tapi Malaysia Boots tak masuk. Sayang kot. betul. Sebab Hey. kita lebih banyak sebab kita pun ada kita punya chain of pharmacy di Malaysia macam Guardian dan sebagainya. So competitive market lah. Jadi Boots lebih interested sebab kalau kita lihat Boots outlet di UK saja dia merupakan chain of pharmacy yang paling besar di UK. Dia ada lebih daripada 2,600 outlet throughout UK. Banyak Boots is there all the time. So Dan kita sebenarnya Boots is more than just a pharmacy. Boots ni daripada remaja perfume ke apa, Boots je lah sebab it's cheap, Boots. it's good, everything lah you boleh dapat dalam Boots lah. Sebelum digital camera nak pergi develop you punya film pun dalam Boots. Semua boleh dalam Boots. betul. Lepas tu macam tapi Boots. saya tertarik juga dengan cerita Datuk sebenarnya. Tapi saya rasa sekarang ni company or group of companies Datuk ni, group of company, Maxima group of companies ni, dia dah sampai another level dah sebenarnya. Jadi dah berjaya dah dan ada beberapa many different fingers, many different businesses dalam yang group tu. Tetapi rasanya ramai orang tertarik dengan nak tahu sebenarnya how did you start personally? How did you start to bina this empire sebenarnya? You'll be surprised with how I started. I started the company very small sebab saya percaya all big business start small. So dan itu juga yang saya rasakan yang apa yang boleh saya share dengan kita punya viewers yang ada hari ni. Business is not just about sales. Ramai orang hanya melihat kepada konteks daripada hanya jualan, marketing perspektif sahaja. Tetapi sebetulnya apa yang lebih penting adalah bagaimana kita scale the company. Dan inilah saya rasakan apa yang menjadi masalah kepada banyak vendor-vendor, peniaga-peniaga kita yang interested untuk penetrate the market ke overseas market untuk masuk, tetapi kesediaan dia daripada pelbagai aspek-aspek yang nanti sekejap lagi saya kongsikan apakah perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian pada ketika kita nak scale up the business. I started the company very small. Sebab saya pun bukan datang daripada keluarga yang kaya dan surprisingly at one point of time saya pernah menjadi seorang asnaf. Tapi boleh jaya lah. Memang boleh jaya lah. Sebab entrepreneur memang it's a very up and down, a lot more downs and ups lah. So daripada situ juga saya belajar tentang dunia perniagaan sebetulnya. Saya bermula hanya daripada satu company, selepas tu saya start form holding company. Daripada situ kita start untuk diversify.
we look for opportunity sebab apa yang saya boleh kongsikan dengan semua pendengar-pendengar kita hari ini, viewers kita yang ada pada hari ini, luck itu tidak wujud. Luck itu tidak wujud. Kerana saya percaya setiap manusia Allah jadikan dengan 24 jam sehari dan saya rasa tak ada satu pun usahawan-usahawan yang mempunyai lebih daripada 1 saat daripada orang lain. Jadi Allah meletakkan kita semua diberikan masa yang sama dan dia hanya luck itu hanya akan jadi apabila bertemunya dua perkara, iaitu persediaan yang baik bertemu dengan peluang yang baik. Dan saya rasakan hari ini Halal Street merupakan satu peluang yang baik. Tetapi persoalan yang cuba kita timbulkan di sini adalah adakah vendor-vendor yang ada bersama dengan Halal Street hari ini mempunyai satu persediaan yang cukup dan akhirnya apabila bertemu dua perkara ini dia akan menjadi satu luck yang sangat baik. So inilah apa yang sebetulnya yang kita nak kongsikan dengan orang ramai hari ini, dengan vendor-vendor yang mempunyai minat untuk penetrate kepada market-market yang lebih besar, bukan saja di UK tapi ke seluruh dunia. Di antara 4 persediaan yang perlu sebagai entrepreneur kita beri perhatian. Pertama adalah daripada sudut financial. Ramai di antara kita merasakan financial itu merupakan satu aspek yang tidak berapa penting. Ramai yang tak faham bagaimana melihat kepada balance sheet, untuk faham tentang P&L, untuk calculate the costing dan sebagainya. Jadi akhirnya persediaan itu tidak cukup pada ketika bertemu dengan satu peluang yang baik seperti Halal Street. Akhirnya peluang itu terbiar, dia tidak menjadi satu luck yang sangat baik. Jadi daripada konteks financial ataupun ekonomi itself, itu accounting itself, kita perlu faham bagaimana untuk melihat daripada sisi financial for non-finance executive. Kita bukan nak faham tentang segala-galanya, tetapi setidak-tidaknya kita mempunyai sedikit ilmu untuk kita faham tentang balance sheet, faham tentang P&L dan sebagainya. Jadi sebab ini akan melibatkan costing dan cash flow yang ada. Pada ketika kita ramai vendor tak boleh melihat daripada konteks ini, akhirnya mereka akan tersangkut dengan cash flow. Pada ketika order daripada UK datang dengan order yang besar dan kita biasa dengar ni, dan masalah-masalah ni bukan masalah-masalah baru kepada usahawan-usahawan yang ingin melebarkan sayap ke pasaran antarabangsa. Kontainer orang di UK order kita buat expo dan sebagainya, dapat order 2 kontainer. Tetapi tidak ada cash flow. Jadi order tak nak modal tak produce. ada. Jadi tersangkut, walaupun ada order yang sangat besar, peluang yang sangat baik yang disediakan dengan platform yang Mak Dan dah buat dengan Halal Street dan sebagainya, inisiatif yang dibuat, tetapi disebabkan kerana kita tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada bahagian financial, menyebabkan cash flow tersangkut, order masuk, kita tak boleh supply. Dan ruginya apa yang akan berlaku adalah pada ketika itu kita akan mula mencari financial backup. Kita akan mula mencari investor dan sebagainya yang kita tidak sedar sebetulnya investor ada. Tetapi investor nak tengok you punya balance sheet. Dia nak tengok you punya P&L dan sebagainya. Jadi saya minta lah kalau boleh kepada usahawan-usahawan yang ada, tumpukan perhatian kepada bab financial, balance sheet, cash flow, your forecast, kerana dia akan melibatkan kepada disruption kepada your business potential. Akhirnya peluang itu ada tetapi akibat persediaan yang tidak cukup akhirnya dia tidak berlaku satu luck yang sangat baik, akhirnya peluang itu sia-sia begitu saja. Dan saya rasa kalau banyak yang micro, yang IKS mesti akan melalui benda macam ni. Sebab tak ada persediaan segi profit and loss, balance sheet and cash flow, all these things. Jadi order masuk tetapi at the end of the day tengok duit ke mana. Betul. There's a big problem yang a lot of micro dapat. Jual, stok habis, sold out. Tetapi mana pula duit dalam account? Tak ada sebab you tak ada simpanan, tak ada record of you punya outflow sini, you pun duit masuk sini. So, yelah macam nak kata, takkan you kena jadi level yang macam accountant punya level. Tapi just a basic understanding of liabilities and all these things are just simple terms. Like dalam Excel on a computer, you can do it. It's not that difficult. It's more
common sense sebenarnya daripada you kena belajar tinggi sebenarnya. Betul, saya memang setuju dengan apa yang Datuk kata sebenarnya. Indeed, betul. Sebab inilah kekurangan yang sayangnya dan inilah kekurangan yang ada kepada peniaga-peniaga Bumi Putra terutamanya. Disebabkan mereka tidak menumpukan perhatian kepada aspek financial itu sendiri. Risk management tidak ada. Jadi pada ketika bertemu satu peluang yang sangat baik, akhirnya you just wasted an opportunity because you just did not have the right preparation for it. You just gone just like that. So ramai orang yang dapat peluang dan saya sangat kagum sebetulnya dan saya nak ambil peluang ni juga. Terima kasih kepada Mak Dan and the team kerana menyediakan this Halal State. It's an initiative yang membantu ramai orang pada ketika sekarang untuk memahami konteks perniagaan yang bukan hanya di dalam negara tetapi juga melebarkan perniagaan itu ke peringkat antarabangsa. Kita memang nampak ada ramai lagi berdaftar sebenarnya over the pandemic sebenarnya sebab orang IKS, mikro peniaga memang nak cari market baru, nak cari market lain, nak kembangkan lagi sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya untuk diri saya pun sama. COVID ni sebenarnya jadi wake up call untuk kita. Kita pun hidup macam ni yelah beli ni dah apa, belanja kan. Lepas tu tiba-tiba kan datang COVID, jadual kita habis kosong, tak ada kerja, tak ada duit masuk, tiba-tiba kita shit nak buat macam mana kan. Jadi terus wake up call kepada ramai orang. COVID sebenarnya untuk Datuk sendiri, apa pendapat Datuk sebenarnya tentang COVID? Perniagaan Datuk terjejas ke? How do you sendiri survive? How did you survive over the pandemic? Dan apa sebenarnya you boleh share ataupun boleh ajar sebenarnya kita punya viewers hari ni dan kita punya vendor-vendor tentang surviving over the COVID period sebenarnya? Okey, terima kasih Mak Dan. Pertama sekali semua vendor-vendor kena faham yang pandemik ini tidak akan berakhir. Dia akan bertukar menjadi endemik. Jadi jangan mengharapkan yang kita akan kembali kepada keadaan normal. Jadi apa yang penting di sini adalah agility. Your agility adalah satu yang very crucial at this point of time in running your business. Sebab semua business affected. Saya punya business affected. Saya punya kilang tak boleh buka disebabkan kerana pandemik kilang tutup. Company tak boleh produce produk. Restoran saya terpaksa tutup. Banyak benda-benda yang tutup sementara hari ini disebabkan kerana PKP dan PKPD dan tidak ada satu direction yang sangat jelas kepada kita sebagai usahawan untuk kita betul-betul faham apakah inisiatif yang akan dilakukan untuk revive the economy yang ada. Jadi semua peniaga-peniaga pertama sekali kena faham that you memerlukan agility. You memerlukan untuk be agile in your business. You kena melihat daripada konteks yang berbeza. Kena perlu bertahan, don't give up. Bad time don't last. Tough time don't last, tough people do. So you kena bertahan. Jadi sebab itu pada ketika untuk you bertahan, you perlu ada management skill yang sangat bagus. Faktor kedua yang perlu kita ada adalah management. Management, kenapa management itu penting? Kerana dia juga melibatkan kepada banyak faktor-faktor di dalam management. Okay, dia melibatkan kepada agreement. Ini juga antara benda-benda yang you have to relook into your agreement. Ramai orang kita yang tak beri perhatian kepada agreement, tetapi ini jugalah di antara faktor-faktor yang you tidak, pada ketika you tak beri perhatian, you tidak boleh untuk relook into the agreement, renegotiate. Contoh you adalah you sewa kedai contoh. Tetapi disebabkan you tidak memberikan perhatian kepada the agreement dan sebagainya, akhirnya kerana you tidak faham dan sebagainya, you biarkan macam tu je. Tetapi sebetulnya kalau you faham tentang the importance of management, you akan relook balik kepada the agreement, the rental agreement. Dan you akan jumpa balik dengan you punya tuan kedai dan akan bagi tahu this is the pandemic dan sebagainya. Dan kita nak minta renego balik sewa, mungkin bayar 70% atau 50% atau 1+1. So kepakaran untuk bagaimana untuk maneuver
di dalam perniagaan, you kena faham. Because kalau you tak faham, you akan terima keadaan seperti seadanya dan akhirnya tutup kedai macam tu je. Ya, ya. So sayang, jadi sebab tu aspek kedua selain daripada aspek financial, aspek kedua yang patut mereka beri perhatian adalah daripada segi management. How to manage bad time. Ini yang ramai orang tidak ada adalah kerana dia tidak boleh manage bad time. Dan dia mengharapkan besok akan menjadi lebih baik dan keadaan akan kembali seperti sedia kala, semuanya akan back to normal. So dia tidak ada wujud perkataan back to normal itu, kita suka atau kita tidak suka, itulah yang perlu kita hadapi, yang kita perlu untuk agile dan faham bagaimana untuk maneuver. Apa you punya exit strategy, apa you nak buat, how do you manage your risk dan sebagainya. So management ni merupakan satu lagi faktor yang perlu kita beri perhatian dalam managing your company during pandemic, during bad time. Pada waktu yang keadaan kita macam sekarang ni, kita kena tahu bagaimana untuk kita manage. So management, kita kena beri perhatian kepada management. You need a team. You cannot walk alone. You need a team. Jangan rasa macam alamak kita sayanglah nak ambil lawyer sebab nak kena bayar lawyer fee dan sebagainya. You perlukan legal advice. Ramai termasuk diri saya sendiri, kita pernah melalui kesilapan-kesilapan yang kita buat pada ketika dulu saya merasakan the agreement is least important. Sign je dah cukup. Tetapi kita tidak memberikan perhatian kepada agreement itu dan ramai di antara kita yang tak faham pun untuk baca agreement. Kan berapa ramai orang yang understand the business law, tetapi itulah juga susah. Dia bukan benda yang mudah tau, business law ni. Tak apa Cindy, kalau apa ni honestly lah, siapa yang dapatkan, saya pun sama dapatkan kontrak untuk sign kontrak dia pula tebal dengan ayat-ayat yang kita pula susah nak faham kan. Lagi English, it's in English. I tak boleh bayar lah untuk Malaysian yang ayat tu pun for me it's like what can I fikir kan. That's what you do, you need a lawyer. Obviously whoever has made that agreement, that lawyer has done it. So they have a lawyer, you also need a lawyer. Jangan kadang-kadang orang fikir kan kalau kita ambil lawyer macam orang takut ke apa yang macam kita nak percaya ke dia ke apa kan. Berapa nak ambil lawyer, tapi memang macam tu. Memang kena ambil. Memang kena ambil. Kena. Betul lah, memang betul. Kena ambil. Sebab ramai di antara kita, termasuk diri saya juga dulu merasakan macam alamak, kontrak ni sebetulnya template je. Kita tak beri perhatian. Kita tak rasa benda tu penting. Tetapi akhirnya bila datang pada waktu-waktu tertentu, inilah benda yang makan kita balik. Because the clause-clause yang ada dalam tu adalah clause-clause yang kita tak beri perhatian tetapi akhirnya memakan diri kita balik disebabkan kerana that's what we agreed upon. So kepada usahawan carilah kalau boleh ada lawyer-lawyer, engage lah kepada lawyer-lawyer yang boleh bagi kita legal advice tentang agreement tu. Tak apa, walaupun kita perlu bayar sikit tapi tak apa, especially when you nak pergi export to international market. You kena ada the knowledge because terutamanya di UK kan, kita tahu UK punya law macam mana kan. So kalau kita tak betul-betul sign the right contract, kita tak faham, kita tak ada the legal advice and everything, sale besar tapi akhirnya benda tu merugikan kita balik. Kadang-kadang kita jadi macam kita micromanage lah. Kita rasa macam ambil staff rugi, profit saya tak datang ke saya, kita kena ambil ni rugi. Kita tengok, kita ada kita tengok okey daripada ni kita jual ni, kita jual ni kita punya cost, kita dapat 10,000 lah kita nak. Tapi padahal tak perlu pun, tak payahlah ambil tu, rugilah, tak payahlah ambil this my already planning, saya nak beli handbag ni, saya nak beli iPhone baru, semua ada dalam tu, semua ada dah kira dah. Jadi macam bilang kata, you kena ambil lawyer, kena bayar RM2.5 daripada tu. Tak payahlah, tapi agreement tu sangat penting sebenarnya. Dan apa ni, yang Datuk kata pasal agility kan, memang sangat-sangat penting dan COVID memang jadi wake up call untuk ramai. Tapi ada orang, even yang I pernah interview dalam ni, jadi datang COVID, kadang tak boleh nak buka, so terus rasa stuck, tak tahu nak buat apa. Tapi padahal ada kedai, ada staff dekat situ. So if
kalau tadi saya, you're in a good position. Just tukar you punya business, do something else. Buat Betul. baking ke, buat something else lah. Seorang lagi hilangkan kerja di bidang hotel 20 tahun, hilang kerja, tak apa, buat je produk lain, buat nasi Arab rasanya over Ramadan, sales 150k over Ramadan. So, I know with no experience in that field, but you've got to change. You know this way for 20 years. You know A, 20 tahun you tahu A. Tiba-tiba datang B. So, you tak ada experience, tak ada pengalaman, tak apa. Kena buat je. Kena tukar je. Kena change the plan je. Kita tak boleh nak rasa macam nanti kata, tahan je sikit lagi. Nanti COVID ni akan habis lah. Tahan sikit lagi. Tak sampai bila-bila lah kalau macam tu. Tak boleh 2 dah. tahun dah. 2 tahun dah kita menunggu. Tu dah. So rasanya ramai orang macam ingat macam tu. Sekarang ni dah vaksin, so that's the end of COVID. COVID, it's here. Dia akan jadi macam influenza, macam flu. It's gonna be here lah. With variant baru every year, something's gonna happen, kena dapat booster. It's here to stay, so kita kena belajar hidup bersama dia. Bukan kita nak hidup tanpa dia. It's here sekarang, so we have to change our ways. Kita kena adjust kepada hidup yang baru sebenarnya. Normally saya tanya kita punya guest kan, macam cabaran along the way. Tapi I rasa it's better and more bermanfaat sebenarnya tanya pada Datuk. Sedikit nasihat lah untuk kalau kita ada siapa-siapa yang pernah telah melalui ujian, stres, tengah tahun ke apa sebenarnya Datuk bagi sedikit nasihat ataupun advice lah untuk orang yang tengah mengalami ujian-ujian dalam bisnes dia sebenarnya. Okey. Dia ada 2 perspektif. Satu, saya ada satu prinsipal yang di mana konteks saya melihat kepada ujian itu berbeza. Kalau kita lihat daripada konteks agama, ujian itu hanyalah disebabkan 2 perkara je. Satu, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kedua, Allah nak bukakan kita kepada ruang yang lebih besar. Jadi pada ketika kita diuji, perkara pertama yang saya nak tekankan di sini adalah bersyukur dengan ujian ini, kerana ujian ini sebetulnya discomfort. Akhirnya apa yang berlaku, kita mencari jalan keluar sebetulnya. Ramai orang think outside the box. Kepada orang yang masih berada dalam comfort zone, you merasakan yang keadaan tertekan ni, you tak boleh buat apa-apa, tangan you terikat dan sebagainya. Tak, sebetulnya inilah peluang yang terbaik sebetulnya untuk you start to think outside the box. Cuba untuk hilangkan the arrogance in business. Ramai orang yang ada arrogant in business. Pada ketika bad time, tak nak buat collaboration, tak nak explore new opportunity, marketing channel dan sebagainya. Dan mereka merasakan yang tak apa, kita tunggu, kita tahan. Tapi akhirnya dah masuk sampai ke 2 tahun dan kita pun belum tahu sampai bila keadaan ini. Dan saya percaya keadaan ini pun takkan pergi ke mana-mana. Dia akan tukar varian baru. Jadi kepada peniaga-peniaga yang ada, you kena ada a very clear vision apa yang you nak capai 5 dan 10 tahun daripada sekarang. You must have a very clear vision. Dan pada ketika you lihat kepada your tactical, di sinilah di mana pada tactical area, di sinilah pada ketika you start to agile, berfikir di luar kotak, think outside the box. Apa boleh I buat? Macam mana I start buat collaboration? Bagaimana untuk I start untuk diversify dan sebagainya. Jadi keadaan ini kita kena terima yang keadaan ini tidak akan berakhir, tetapi kalau the COVID is here to stay, sama juga dengan kita sebagai vendor dan juga usahawan, we are here to that time. So, sebagaimana toughnya the COVID itu sendiri yang boleh bermutasi, mutate untuk menjadi varian baru, kita pun adalah seperti virus yang kita perlu mutate dan adapt to the current environment.
Betul. Jadi itu yang apa yang kena faham tentang perniagaan itu sendiri adalah you need to mutate. Orang cakap the virus mutated, mutated and everything. Tetapi ramai orang yang tidak faham yang bukan saja virus itu memerlukan mutation for survival, tetapi kita sebagai seorang usahawan juga memerlukan mutation for survival. So you perlu mutate. How do you mutate? You kena adapt kepada the current market, memikirkan di luar kotak dan mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada dan bukan hanya sekadar menunggu untuk keadaan itu menjadi bertambah baik. Betul. Saya tak pernah terfikir ayat-ayat mutation tu, tapi betul. Kalau macam yelah, if a virus needs to mutate to survive, then so do we lah sebenarnya. Betul tak? Exactly. Mutation tu is changing, is adapting, is growing, is changing lah ikut you punya environment suasana. So kita pun kena jadi gitu. Betul tak? Betul. Mutation lah. Tak pernah terfikir sebenarnya. So sebenarnya I rasa mungkin Datuk tak mungkin masih ingat lah, tapi the first time sebenarnya company Datuk produk-produk sebenarnya went international, macam dengan apa ni Elixir sekarang. How does it feel sebenarnya? Apa perasaan Datuk sebenarnya bila bila your baby sebenarnya yang you start daripada kecil, yang you build up goes international? How does that feeling, what does that feel like sebenarnya? Okey, sebetulnya memang kita rasa sangat proud of ourselves lah. Kita rasa macam alhamdulillah sebetulnya kita berjaya untuk penetrate the market. Orang kata di area yang orang tidak lihat kepada that potential tau. Semua nak menjadi hero locally. Tetapi pada ketika kita melihat kepada the competition yang ada in the local market, you don't go head to head competition. In business, some people call it monopoly, but I call it as entrepreneurship. Saya tidak suka untuk head on collision dengan competitors. Tetapi sebaliknya saya buat research, saya buat study, I do my homework to study the competitors, understand the market segmentation and start to take a diversification into an international market. Because there are two advantage of this international market expansion. Pertama adalah the currency exchange. You untung daripada currency exchange, kedua you untung daripada population. Betul tak? Walaupun you punya sale tu hanya berapa persen, tetapi sebetulnya di dalam satu kelompok community yang lebih besar, market segmentation yang lebih besar, sebetulnya you punya cost menjadi lebih rendah. Because you able to leverage kepada the opportunity itself. Jadi memang pada ketika produk tu mula start dapat request daripada US, daripada luar negara dan sebagainya, memang kita rasa macam we are doing the right thing. Tetapi persediaan itu penting. Sebab itu saya tekankan kita perlu mempunyai satu vision yang sangat jauh. Adakah you want to just be a local players ataupun you really have a bigger vision and dream actually untuk penetrate into international market. So why compete locally pada ketika you boleh position you punya produk above the line. So why go below the line? Jadi kena berfikiran, kena dream big lah. Of course saya rasa macam wow, okay, alhamdulillah lah boleh pergi. Lagipun macam kita is a Malaysian company dan surprisingly kita menang. Tiba-tiba apa yang dah tercakap tu sampai tercabut telefon tu. Hey, sorry guys. Wah. Oh, nampak meletup sangat sampai telefon saya meletup. Wish. Tak pernah jadi. Sorry guys. Okay, right. Okay, sorry guys. So sebab tu
pada ketika kita nak melihat daripada konteks international market ni, you kena well plan. You need the right team. You need the right strategy. You perlukan tactical yang baik, dan you kena always kena selalu tengok daripada konteks yang sangat besar. You kena tengok daripada perniagaan, you kena tahu how you want to position your brand. Kita ni takut sebetulnya, kita sangat takut. Terutamanya kita takut, saya faham ramai juga di antara usahawan-usahawan kita yang merasakan masuk UK ni dah macam alamak. Oi, ini nanti kalau kena tanya soalan nak jawab macam mana? Tapi sebetulnya dia tidak se-complicated yang kita fikirkan. Tapi kita perlukan, sebab tu kenapa saya katakan tadi Halal Street satu platform yang sangat baik, satu inisiatif yang saya sangat respect, kerana saya rasa ini adalah satu platform yang mengurangkan tekanan kepada peniaga-peniaga dan juga vendor-vendor yang selama ini tak rasa diri dia tu ada kebolehan untuk pergi lebih jauh. Jadi inilah sebetulnya apa yang kita cuba nak buat, yang kita rasakan macam mana untuk kita memartabatkan balik peniaga-peniaga kita, terutamanya peniaga-peniaga Bumiputera, terutamanya peniaga-peniaga IKS dan sebagainya. Sekarang adalah masa yang sangat baik. Ramai orang melihat sekarang sebagai satu masalah, tetapi orang tak nampak kepada peluang yang ada pada waktu ini. Inilah the right timing untuk you leverage. Kalau sebelum ni you memerlukan marketing budget yang sangat besar, you nak buat advertising campaign, you nak buat tu dan sebagainya. Tetapi surprisingly, kalau you lihat balik daripada cost advertising di UK lebih murah berbanding cost advertising di Malaysia, surprisingly. Betul. Saya baru buat satu course, bukan advertising tapi video production course online. Baru $20 US from a university in the US, and you dapat like you boleh, yelah, it's an online course lah, dapat certificate everything. Malaysia $20 boleh. So you have to it is easy. You just go online, you Google, you search advertising course. Hundreds, thousands of advertising courses you boleh buat. Just it takes a little, itu bukan usaha pun untuk buka Google untuk buat. Everybody spends 10 hours a day on your phone. Just type in advertising course online. It comes, you see what you get. Thousands. It is cheap and anybody can do it sebenarnya. Yelah, apa yang Datuk share dengan kita ini rasa sangat bermanfaat sebenarnya, and macam dah kata pasal hot tadi pasal you kena tahu profit and loss, kena tahu balance sheet. Sebenarnya most of it is common sense sebenarnya. You don't have to be hugely entrepreneurial, or you don't have to have all these master's degrees or whatever. A lot of it is common sense sebenarnya. A lot of it is just using your brain and actually doing something productive. Kadang-kadang, especially over pandemic, it's too easy just to wake up, sit in front of the TV, especially kalau yang bujang ke apa, wake up, sit in front, pasang Netflix, tengok je series, binge series hari-hari. Kadang-kadang tak apa, buat dia seminggu sekali tak apa, tapi hari-hari janganlah. Sebenarnya, macam dah kata lah, over this lockdown period sebenarnya, orang tengok dia punya, orang tengok kesusahan dia, apa ni, tapi sebenarnya peluang yang kita boleh dapat, especially contoh saya bila buat something satu post dekat Instagram, dekat Facebook. Dulu kita punya viewers or whatever, kita tak tahu dia orang dalam kereta, dia orang tengah kerja, dia orang sibuk apa, tapi hari kita tahu semua orang ada di rumah. So kita tahu orang ada mana, kita tahu nak target kita punya audience sebenarnya. So just quickly a couple things just before we wrap up. Kita dah lebih masa ni, tapi tak apa, masa ni kita boleh sambung je sikit, tak apa. Untuk you punya produk sebenarnya, Elixir Online Store sebenarnya, di Malaysia kita boleh dapat produk ni dekat mana sebenarnya? Boleh beli daripada web store kita ataupun daripada kita punya reseller. Nampak dalam reseller dah banyak dah dalam live.
kita ada reseller, kita boleh beli daripada kita punya reseller, dan kita juga ada orang boleh beli direct daripada kita punya web store. So boleh contact kita punya reseller dan boleh masuk kepada alizy.store ataupun boleh beli produk daripada kita punya reseller lah. Sama juga, dia bukan saja untuk local market, kita juga buat untuk international market. Sebab tu juga kita masuk kepada market di UK dan sebagainya hanya melalui kita punya e-commerce page, melalui kita punya online store. So kita arrange, kita collaborate dengan logistic company yang ada dekat sini yang handle international shipping. So kita buka account, we sign up cheaper, dan walaupun kita jual, walaupun orang beli melalui online store, tetapi akhirnya dia akan convert kepada local currency. So jadi banyak cara. Itu yang tadi saya katakan, kita kena fikir ke luar kotak. Walaupun macam di Alizy kita ada kita punya reseller, kita ada kita punya dropshipper, kita ada kita punya web store dan sebagainya, tapi kita juga melihat kepada marketing mix yang lain. Kita juga melihat kepada distribution channel yang lain, terutamanya macam di Halal Street. Kita melihat juga, kita plan our tactical. Macam mana kita masuk penetrate kepada booths. Macam mana kita juga pergi ke negara-negara lain, terutamanya macam di Dubai dan sebagainya. How do you leverage the time? Bagaimana you ambil kesempatan di dalam kesempitan. Jadi daripada kita menunggu, sebab saya rasakan hari ini ramai peniaga-peniaga pada ketika lockdown, dia tersangkut dengan perniagaan dia dan dia menunggu keadaan itu menjadi lebih baik. Dan masa itu berjalan sehingga kan hari ini kita tengok dah sampai almost 2 years kita dah duduk lockdown, buka tutup. Tapi kita nak tunggu sampai bila persoalan dia. Jadi terimalah hakikat yang macam tadi saya katakan, kalau virus punya survival skill dia adalah mutation, kita sebagai entrepreneur punya survival skill kita juga adalah mutation. We have to mutate along with the virus. Kita kena mutate. Macam mana virus itu mutate for dia punya survival sehingga wujudnya varian-varian baru dan sebagainya. Kita sebagai entrepreneur juga harus ada varian baru. Corak pemikiran baru, strategi baru, tactical baru. Semuanya kita harus mutate untuk adapt kepada market yang ada sekarang, keadaan yang ada sekarang, supaya kita mencari jalan keluar dan bukan hanya menunggu keadaan untuk menjadi bertambah baik. Betul lah. Memang sangat betul sebenarnya, dan rasanya ramai orang penonton kita dan vendor-vendor kita mungkin selepas ke compare kepada virus kena mutate, kita kena mutate, itu juga boleh jadi eye opener sebenarnya, ajaran untuk ramai peniaga terutama IKS dan juga micro yang mungkin rasa tersempit over the pandemic period, tapi sebenarnya kita ambil punya positif. Kita kena be realistic tapi kita kena positif juga, jangan jadi negatif. So apa pun saya nak ucap terima kasih banyak sebenarnya kepada Datuk kerana join kita, luangkan masa bersama kita petang ni, hari Monday ni. Just quickly before you go, any last words from Datuk, from your side before we wrap up? Okay, terima kasih Mak Dan. Kepada semua, saya punya nasihat adalah be strong. Itu je. Be strong. Pada waktu sekarang adalah waktu untuk kita mula build your network, because your network is your net worth. Ada kala kita tidak boleh berperang sendirian. Kita memerlukan team. Kita perlu belajar di antara satu sama lain, dan saya minta sangat kepada peniaga-peniaga yang ada, vendor-vendor yang ada, jangan pernah takut dengan competition. Walaupun you nak masuk dalam UK market, mungkin contoh, you nak jual nasi lemak lah contoh. Ada orang lain pun jual nasi lemak. Jangan takut. Jangan pernah takut kepada competition. Competition sepatutnya membuatkan you menjadi lebih baik. Kerana you akan mula berfikir jalan yang lebih baik untuk buat satu dan menghasilkan satu produk
yang jauh lebih baik daripada your competitor. So be strong, be agile, don't ever give up. Now is the best time. If you are looking for the right time, now is the right time. Don't wait anymore. Start to take action. Cantik. Thank you so much Datuk. Rasanya kita punya session hari ini sangat bermanfaat sebenarnya kepada kita semua. So terima kasih banyak-banyak, terima kasih jutaan, terima kasih kepada Datuk. InsyaAllah lepas pandemik ni lepas pandemik ni kita boleh berjumpa, kita boleh minum air, kita boleh sembang banyak berpanjang lagi sebab saya rasa ni banyak benda sebenarnya. Kalau session kita hari ni sejam 2 jam cantik lah, tapi kita hari ni kita pendek ni setengah jam so kita habis kat sini. Tapi apa pun terima kasih banyak. Datuk take care, stay safe, stay at home. InsyaAllah mana tahu kita jumpa di UK nanti bila habiskan pandemik. InsyaAllah. Terima kasih Mak Dan. Dan kepada semua viewers yang ada, untuk daily updates, untuk motivasi, untuk business tactical dan sebagainya, saya share daily posting pada saya punya Instagram, rezaibrahim.official. So saya harap dengan apa posting-posting yang saya buat, motivasi, business strategy dan apa input yang boleh saya bagi itu menjadi satu ilmu yang bermanfaat kepada ramai orang yang ada, dan semoga benda itu dapat memberikan sedikit semangat untuk kita terus berjuang dan berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih Mak Dan. InsyaAllah kalau dah habis pandemik ni nanti bolehlah kita jumpa sembang-sembang lebih panjang. Mungkin kalau bukan di Malaysia atau di UK, saya pun lama dah nak balik sana tak boleh lagi. Itulah. InsyaAllah akhir tahun ni lah boleh balik winter ni kot. InsyaAllah. Okay Datuk, terima kasih. Okay, terima kasih Mak Dan. Terima kasih kepada semua viewers. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Hairul. Okay Madan, ya. Hairul pun Ini saya suka Madan. take notes. Ilmu yang berbeza kan. Buat ke tak? Ha? Taking notes how to be an entrepreneur. Tapi actually I selalu tengok Dato' Reza buat live dekat dia punya IG juga. Actually memang kita target Dato' Reza untuk join live kita untuk bagi talk ataupun advice lah untuk usahawan-usahawan yang telah join ke dalam halal street dan akan join ke dalam halal street. Bagi diorang buka mata sikit macam mana kena survive di musim pandemik ni, apa yang diorang kena buat. Betul. Macam dah kata awal-awal, kalau kita just duduk diam, harap kepada kita duduk komplain ni, duduk kecam ni, duduk bising-bising komplain, harap kepada bantuan daripada kerajaan. Bantuan tu mungkin kita dapat RM200-300 one off. Ni dah 2 tahun dah takkan nak survive dengan RM300. So kena usaha, kena keluar, kena buat sesuatu. Jangan just duduk tunggu habiskan pandemik ni. Buat something, do something. Don't overthink it, just do it. Simple. Betul, Madan. Kejap, saya rasa kita dah tahu kita dah terlebih masa, tapi ada satu request daripada guest kita. Actually ada banyak request, saya pilih satu. Kita tunggu dia approve tak. Dia nak promote dia punya produk ni sebab nama dia Pomade. Saya rasa dia nak promote produk pomade rambut. Pomade rambut? Ya, saya tunggu dia. Okay, Madan. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, siapa di talian? Saya Muhammad Hafiz lah. Okay. Sekejap, sebelum tu Mak Dan dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar. Jelas. Okay. Okay, so saya dari mana tu? Muhammad Hafiz dari Shah Alam. Dari Shah Alam. Dan apa produk? Okay, produk saya sekarang ni saya buat Benjamin pomade untuk rambut, hair care. Tahu. Hair care untuk rambut. And then sekarang ada masuk dalam, orang kata apa, masih dalam kecil-kecilan lagi. So saya mungkin looking forward untuk next punya mungkin, yelah bro, Mak Dan ada cara-cara macam mana nak, macam apa orang cakap, bagi cara untuk naikkan lagi. Yes, untuk kembangkan lagi, betul. Nak tengok produk, ada produk kat situ ke tak? Ada dekat sini ada. Sekejap. Kita tak perasan ingat kan kira okey lah ni buat saya. Sekejap saya angkat. Alright, ini. Benjamin. Kenapa nama Benjamin sebab masa hari tu saya solat istikharah kan. Nak cari nama tak tahu. Masa tu bisnes apa saya sendiri pun tak tahu apa bisnes saya nak buat. Jadi bila saya solat dan minta,
dalam pukul 3 pagi macam tu dapat mimpi nama Benjamin ni. Dapat nama ni lah. Okay. Macam dia Okey. jadi satu tanda tau. Satu petanda. Tapi bila saya buat produk ni last year, dah bulan 8. Last year bulan 8 dah setahun lah. Kira this year dah setahun lah. Okey. Kira bermula Benjamin ni nama dia kira first saya dapat dalam mimpi. And then pada hari tu juga, hari tu saya pergi dekat shopping mall. Then untuk nak isi nama, kita check temperature kan. Saya punya phone masa tu problem. Phone saya masa tu problem. And then tak boleh nak, tak boleh nak scan. Suddenly saya tulis dekat buku tu, saya nampak atas nama saya tu nama Benjamin. Jadi lagi lah. Jadi saya cakap kira, ya ni kira Allah nak tunjuk saya sebagai petanda ke nama kan, letak nama produk Benjamin ni. And then saya terus duduk dan fikir, okey lah, tak apalah saya buat nama Benjamin. Terus saya pergi dekat SSM, pergi buat semua. Pergi buat lah. Daftar SSM. Sebenarnya kita bila kita dapat satu tanda macam tu, dapat satu sign macam tu, jangan lepaskan, terus buat sebenarnya. Betul Mak Dan, betul. So, Alhamdulillah. Format ni sebenarnya dia yang jenis mana? Dia yang jenis yang firm hold ke macam mana? Okey, dia ni daripada water base. Dia water base and then dia stronghold. Dia kira akan tahan rambut kita selama 10 jam. Dan dia mesra wuduk. Dan juga dia sentiasa akan nampak rambut orang kata berkilat lah. Berkilat, sentiasa nampak lembab. And then dia ada vitamin E lagi dalam produk ni lah, Benjamin Pomade ni. So dia vitamin E tu untuk sehatkan rambut lah kan? Yes, betul. Untuk lebatkan rambut juga, untuk bagi style rambut. Macam tu. Jadi tadi water base tu maksud dia senang nak basuh, senang nak ambil air semayang apa kan? Betul Okay, Mak Dan, betul. Sekarang ni kalau siapa yang nak dapatkan Benjamin Pomade ni boleh dapatkan di mana? Okey, dia boleh dapatkan yang pertama dekat kita punya IG, Instagram kita, Benjamin Pomade. Okay. Dan boleh dapat di Facebook dan kita boleh WhatsApp sama. WhatsApp kita punya nombor senang lah di HQ. Okay. Terus boleh WhatsApp di HQ lagi senang 019-559-9092. Saya ulang balik 019-559-9092 ya. So nombor tu terus ke HQ ataupun Instagram, Facebook Benjamin Pomade lah. Yes, betul. Facebook pun sama sekali, betul. Benjamin Pomade. Dan produk ni baru tahun pertama? Yes, betul. Tahun pertama. Alhamdulillah kita dah ada ejen di seluruh Malaysia. Kita ada di Sabah. Kita ada ejen di Sabah. Kita ada di Utara, Pantai Timur dan juga di Selatan semua ada lah. Alhamdulillah kita ada ejen. So satu Malaysia boleh dapatkan lah? Boleh dapat di mana-mana? Boleh. Yes, betul boleh dapatkan. Okay bro, ayah kita di Halal Street wish you all the best. Mana tahu rezeki nanti boleh masukkan produk di dalam Halal Street dan boleh pasarkan di UK. Ya, InsyaAllah. itu betul. Tengok advice saya sebenarnya, tengok banyak benda macam tadi yang Datuk Reza ikut orang yang memang business minded entrepreneur macam ni, dapatkan advice daripada dia orang. And yelah, apa-apa ilmu, apa-apa yang you boleh dapat, you jadi macam sponge, you menyerap je. So saya wish you all the best. Benjamin Pomade wish you all the best. InsyaAllah kita boleh nampak satu billboard di tepi highway dengan Benjamin Pomade. Cantik lah. InsyaAllah, terima kasih banyak Mak Dan. Sebab saya pun banyak belajar daripada Mak Dan dan juga ni, daripada Halal Stream ni. InsyaAllah. So thank you banyak. Terima kasih banyak kerana join kita hari ni. Wish you all the best. So siapa-siapa yang nak dapat, boleh dapat di Instagram, Facebook Benjamin Pomade. Okay bro. Okay bro. Thank you Mak Dan. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum. Salam. Baik. Okay, Hairul pun tengok buat rambut kau. Hari ni lama Mak Dan, kita dekat pukul 6 dah. Itu dah over masa dah ni sebenarnya kan. Betul. Actually tadi tak terasa lama because I rasa talk tadi sangat bermanfaat untuk I dan rasa untuk semua orang. Betul. Dan guest kita hari ni pun yang promote produk Pomade tu pun saya rasa boleh beli yang sekitar Shah Alam. Betul lah. Hairul boleh beli dah tu. Nanti rambut kilat tau. Boleh. Okay. Okay Maran. So, I rasa kita dah boleh end kita punya live, tapi sebelum end seperti biasa, saya nak promotekan mengenai Halal Street. Okay. Kepada semua view kami yang belum join ke dalam Halal Street, boleh pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ dan tekan button follow Halal Street terus. Dan kalau anda nak tengok semua video ni, anda boleh pergi dekat profile Halal Street juga. Di IGTV ada semua video yang Mak Dan pernah interview daripada season pertama sampai hari ini, ataupun boleh pergi terus ke kami punya YouTube juga, okay.
Dan kepada yang belum daftar ke dalam kami punya platform, boleh daftar sekarang dan join ke dalam Halal Street untuk pasarkan produk anda ke UK. Okay, Madan, itu je daripada saya. Okay, so terima kasih Hairul, terima kasih kepada Dato' Reza, terima kasih kepada Muhammad Hafiz daripada Benjamin Pomade. So yelah, we'll be back again tomorrow, same place, same time, pukul 5 petang. Jangan lupa isi borang pendaftaran di Instagram saya, Instagram Halal Street. Mana tahu rezeki kita duduk di UK, kita mana tahu. Tengok Dato' Reza tadi dah kembang ke satu dunia dah dengan produk-produk dia daripada dia start kecil sampai ke satu group of companies dah. Dengan sedikit usaha, dengan istiqamah, dengan don't give up, mana tahu rezeki kita di mana-mana. So okay guys, terima kasih, thanks for watching. See you again tomorrow 5 PM. Take care. Assalamualaikum. Okay, bye. Terima kasih Madan. Bye everyone. Thank you.